Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 akan menunjukkan dan mengajar tentang perkara-perkara asas yang ada pada laman web Lichess. Pertama, kita pergi ke Google dan kita layari laman web Lichess seperti yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Seterusnya, kita akan melihat muka hadapan Lichess apabila kita telah melayarinya. Seterusnya, apabila anda ingin bermain di laman web Lichess, kita hendaklah tekan play dan di situ kita lihat ada 4 jenis permainan iaitu Create a Game, Arena Tournaments, Swiss Tournaments, Simultaneous Exhibitions. Apabila kita tekan pada Create Game, akan keluarlah setup-setup untuk anda mencipta permainan chess sama ada untuk bermain bersama kawan ataupun bersama komputer. Apabila kita tekan pada Create a Game, ia juga akan memaparkan jenis-jenis permainan seperti Bullet, Blitz, Rapid, Classical dan Custom untuk anda bermain chess. Seterusnya, jenis kedua permainan iaitu Arena Tournament. Di Arena Tournament, kita boleh mencipta dan mereka permainan kepada pemain-pemain chess yang kita hendaki untuk bertanding sesama mereka. Seterusnya, kita pergi ke jenis permainan yang ketiga iaitu Swiss Tournaments. Di Swiss Tournament adalah tempat untuk ahli-ahli kelab chess yang telah direka ataupun ahli-ahli pertandingan yang telah diiktiraf untuk bermain di arena tersebut. Seperti yang kita lihat, ini adalah maklumat-maklumat tentang bagaimana Swiss Tournament ini dijalankan dan bagaimana ia berfungsi. Akhir sekali, kita pergi ke permainan terakhir iaitu Simultaneous Exhibitions. Di Simultaneous Exhibition adalah tempat di mana kita seorang sebagai solo player boleh melawan beberapa player pada waktu yang sama. Seperti gambar di sebelah, kita boleh lihat Simultaneous Exhibition adalah konsep yang diambil oleh pertandingan yang dilakukan di dunia sebenar. Baik, kepada anda semua yang teringin untuk bermain catur tapi terpaksa bermula daripada asas, anda boleh tekan 3 palang tersebut dan lihat bahagian Learn. Dan anda boleh mulakan latihan anda sebagai seorang pemain catur dengan menggunakan Chess Basic. Jadi dalam Chess Basic ini, anda akan belajar setiap perkara asas sebagai seorang pemain catur seperti contoh cara untuk menggerakkan buah dan juga perkara asas yang lain. Anda juga boleh mendapatkan video-video bergerakan catur dalam Chess Basic. Seterusnya, dalam Learn ini juga terdapat bahagian praktis di mana anda boleh belajar perkara asas yang lebih mendalam seperti checkmate, basic taktik, intermediate taktik, pawn endgame dan juga rook endgame. Kemudian dalam bahagian Learn ini juga anda boleh bermain sambil belajar iaitu dalam bahagian koordinat. Jadi dalam bahagian ini anda perlu menekan setiap kedudukan yang diberikan dalam papan catur dan permainan ini mampu meningkatkan daya ingatan kita dengan menghafal kedudukan dalam papan catur. Permainan ini perlu diselesaikan dengan cepat dan tepat sebelum masa tamat untuk mendapatkan markah yang tinggi. Seterusnya, anda juga boleh belajar catur dengan lebih mendalam dalam bahagian study. Jadi dalam bahagian ini anda boleh belajar pelbagai ilmu yang menarik seperti contoh opening, defense dan sebagainya. Akhir sekali, sekiranya anda berminat untuk menjadi seorang pemain catur profesional, anda boleh pergi ke bahagian coaches dan anda boleh mencari jurulatih yang anda minat dengan melihat maklumat-maklumat yang diberikan. Anda boleh melihat maklumat tersebut dengan menekan nama jurulatih yang anda inginkan. Kemudian anda boleh menghantar private message sekiranya anda berminat dengan jurulatih tersebut dan selamat menjadi pemain catur profesional. Seterusnya adalah bahagian puzzle. Di dalam ruangan puzzle, terdapat pelbagai aktiviti chess yang menarik yang dapat dilakukan seperti puzzle, puzzle streak, puzzle storm dan puzzle racer. Manakala puzzle dashboard pula adalah laporan analisis bagi setiap jenis puzzle chess yang dimainkan. Secara ringkasnya, puzzle adalah satu bahagian di dalam Lichess di mana kita perlu menyelesaikan teka-teki chess. Setiap puzzle chess yang berjaya diselesaikan akan memperoleh mata. Anda boleh menyesuaikan tahap kesukaran puzzle chess mengikut kehebatan anda. Anda boleh meminta bantuan penyelesaian bagi puzzle chess yang sukar. Akan tetapi, meminta bantuan penyelesaian akan menyebabkan mata pada pusingan tersebut akan ditolak. Seterusnya adalah puzzle streak. Puzzle streak adalah teka-teki chess yang perlu diselesaikan dan dimenangi secara berturut-turut. Tiada tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyelesaikan setiap puzzle streak ini. Satu pergerakan yang salah menyebabkan anda tidak dapat meneruskan permainan bagi sesi tersebut. Seterusnya adalah puzzle storm. Puzzle storm adalah teka-teki chess yang perlu diselesaikan sebanyak mungkin dalam masa 3 minit sahaja. Setiap satu pergerakan yang betul akan diberikan satu mata. Anda perlu mengumpul mata sebanyak mungkin sebelum masa tamat. Dan yang terakhir adalah puzzle racer. Puzzle racer adalah teka-teki chess yang perlu diselesaikan secara berlumba selama 90 saat. Terdapat 2 mod permainan bagi puzzle racer iaitu perlumbaan awam dan perlumbaan bersama rakan. Setiap satu pergerakan yang betul akan diberikan satu mata. Anda perlu mengumpul mata sebanyak mungkin dalam masa 90 saat.
Pemain dengan mata terbanyak akan memenangi perlumbaan. Last but not least, kita akan lihat bagaimana chess pieces bergerak. Tekan balang 3 di penjuru atas kiri, kemudian pergi ke bahagian learn dan pilih chess basics. Yang pertama, the rook, it moves in straight lines. Rook boleh bergerak sejauh mana ia mahu tetapi hanya ke depan, ke belakang dan ke tepi. Yang kedua, the bishop, it moves diagonally. Bishop boleh bergerak sejauh mana yang ia mahu tetapi hanya secara diagonal, iaitu perpenjuru. Setiap bishop bermula pada satu warna, cerah atau gelap, dan mesti kekal pada warna itu. Yang ketiga, the queen. Queen equal to rook plus bishop. Queen ialah buah yang paling kuat. Ia dapat bergerak dalam setiap arah, ke depan, ke belakang, ke tepi dan secara perpenjuru. Yang keempat, the king, the most important piece. King merupakan buah yang terpenting tetapi di antara yang paling lemah. King hanya boleh bergerak satu petak dalam apa jua arah, ke atas, ke bawah, ke tepi dan secara perpenjuru. Yang kelima, the knight. It moves in an L shape. Knight bergerak sama seperti bentuk huruf L. Knight juga adalah satu-satunya buah yang boleh bergerak melepasi buah yang lain. Yang terakhir, the pawn. It moves forward only. Pawn bergerak ke hadapan tetapi menyerang secara menyerang. Keistimewaan pawn adalah apabila ia sampai ke hujung tempat lawan, ia dapat menjadi pieces yang lebih kuat. Ini adalah antara kelebihan bermain dan berlatih catur di Lichess. Ianya mudah untuk difahami dan sangat membantu untuk menaikkan prestasi permainan catur anda.